Tuan-tuan yang dipertua, terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk ucapkan ribuan terima kasih kepada pengundi di P130 Parlimen Rasa yang telah memberi mandat kepada saya untuk mewakili suara mereka di Dewan Yang Mulia ini. Tuan-tuan yang dipertua, salah satu perkara yang amat rakyat bimbang ketika masa ini adalah kes jenayah semakin meningkat. Walaupun statistik yang dikemukakan oleh PDRM menunjukkan adanya keturunan kara jenayah, tetapi apa yang kita lihat setiap hari di surat khabar, kes-kes jenayah semakin meningkat. Ya, jenayah bukan saja berlaku di rumah rakyat jelata, tetapi di rumah ahli parlimen, rumah menteri, yang pun menjadi mangsa. Kerajaan Barisan Nasional sering tegaskan slogan Satu Malaysia. Ya, ada bantuan rakyat Satu Malaysia, ada kedai Satu Malaysia. Sekarang jenayah pun sudah jadi Satu Malaysia. Satu yang betul-betul. Bagi isu kes jenayah ni, saya ingin memohon supaya pihak kerajaan PDRM harus memandang serius terhadap perkara ini dan mengambil tindakan yang segera untuk memerang jenayah agar rakyat dapat hidup dalam keadaan yang selamat. Satu yang dipertua, selepas PRU ke-13, beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab telah pun mengeluarkan kenyataan yang menyakiti hati serta merosakkan keharmonian masyarakat Malaysia. Ya, sebagai contoh, Pro-Chancellor Universiti Teknologi Mara, Tan Sri Abdul Rahman Ashad, yang telah pun menyaran kerajaan hapuskan sistem persekolahan vernacular bagi memperkukuhkan perpaduan rakyat. Dan contoh yang kedua, kenyataan oleh Datuk Muhammad Noor, bekas Hakim Mahkamah Rayuan, yang memberi amaran kepada masyarakat Cina supaya bersiap sedia menerima tindak balas daripada orang Melayu selepas PRU 13. Jadi di sini saya ingin tanya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa apakah pendirian beliau dan juga pendirian Kerajaan Barisan Nasional terhadap kenyataan ini. Kita sedia maklum, banyak laporan polis telah pun dibuat, tetapi nampaknya sampai sekarang tiada sebarang tindakan yang diambil oleh pihak polis. Sebenarnya, pihak kerajaan yang bertanggungjawab haruslah berusaha untuk memupuk semangat patriotik dan kerjasama di antara satu sama lain. Tetapi sebelum ini, saya telah menerima banyak aduan daripada penjawab awam bahawa kursus-kursus yang dijalankan oleh Biro Tata Negara BTN yang tidak transparan dan cuba menyebarkan maklumat yang berunsur perkauman dan merosakkan hubungan baik di antara kaum. Saya pernah terima aduan bahawa di mana pensyarah ataupun speakers bagi program Biro Tata Negara ini mengeluarkan kenyataan yang berunsur hasutan. Untuk menghentikan perkara ini terus berlaku, saya di sini ingin mencadang kepada pihak kerajaan supaya ambil tindakan terhadap mereka yang menyalahgunakan kursus BTN untuk kepentingan politik. Dan setiap kursus yang dijalankan oleh BTN haruslah direkam untuk tujuan pemantauan pihak kerajaan, dan pastikanlah kursus yang dijalankan oleh BTN ini benar-benar bertujuan untuk memupuk semangat patriotik. Satu yang dipertua, bagi kawasan saya, kawasan Rasa, sebenarnya bukan sahaja kawasan Rasa, di seluruh Malaysia, kawasan kampung, kawasan rumah pangsa dan juga kawasan kampung baru, memang sering menghadapi berbagai masalah, seperti contoh kebersihan dan juga kemudahan asas. Ramai yang saya dapat daripada aduan penduduk bahawa banyak perkara yang sebenarnya boleh diselesaikan oleh pihak kerajaan tempatan, tetapi tidak diselesaikan dengan efisien. Saya rasa masalah ini bukan sahaja berlaku di kawasan saya, tetapi juga di seluruh negara. Kementerian Perumahan haruslah memandang serius terhadap masalah yang dihadapi oleh penduduk dan cuba menyelesaikan masalah penduduk, dan jangan cuma menunding jari kepada pihak pemaju, khususnya bagi isu-isu yang dihadapi oleh penduduk yang tinggal di rumah pangsa ataupun penduduk untuk menyelesaikan masalah setempat. Tapi pihak kerajaan sepatutnya mengambil inisiatif
untuk memastikan nasib penduduk ataupun nasib rakyat kita terbela. Selain daripada itu, peruntukan yang diluluskan kepada kawasan kampung baru dan sebagainya haruslah mengikut keperluan, dan janganlah pihak kerajaan meluluskan peruntukan untuk membuat projek yang tidak diperlukan oleh penduduk. Satu yang betul. Tanggungjawab guru ataupun warga didik sepatutnya mendidik anak-anak kita. Segala projek ataupun pelan daripada pihak kerajaan untuk menambah nilai warga pendidik adalah amat dialu-alukan. Saya ingin menyuruh kepada pihak kerajaan agar membenarkan guru-guru kami melaksanakan tugas harian mereka tanpa melibatkan warga guru untuk program-program politik Kerajaan Barisan Nasional, tak kira pada waktu pejabat ataupun waktu cuti. Janganlah kita sering mewajibkan guru kita untuk menghadiri program BN ataupun ceramah BN sehingga menyebabkan kerja-kerja mereka terganggu. Sebagai contoh, pada 16 April, masa itu Parlimen telah pun dibubarkan. Lebih kurang 4,000 orang guru telah pun diwajibkan untuk menghadiri satu perjumpaan khas dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Menteri di SJKC Funyu 1 Johor Bahru. Dan sepatutnya pihak kerajaan kita harus memberi lebih ruang kepada guru-guru kita untuk mendidik anak kita, tetapi bukanlah untuk politik Barisan Nasional. Dan selepas itu saya juga mendapat jawapan daripada Menteri Pendidikan bahawa perjumpaan tersebut yang berada di Johor Bahru sebenarnya bukan ceramah politik, tetapi menjelaskan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Tapi apa yang saya terima daripada warga guru adalah pada perjumpaan tersebut nama Yang Berhormat Pematang Pau telah pun beberapa kali disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Seolah-olahnya Yang Berhormat Pematang Pau akan membawa Pakatan Rakyat masuk Putrajaya tak lama lagi. Jadi di sini satu yang betul, rakyat yang kurang berkemampuan dan berpendapatan rendah haruslah diberi perhatian dan juga bantuan. Bantuan rakyat Malaysia BRIM telah pun dibagi sebanyak 2 kali 2 tahun, tetapi saya ingin komen sedikit mengenai cara pengendalian proses pemberian BRIM itu. Haruslah dikaji semula. Kerana apa yang saya perhatikan, penerima BRIM diwajibkan menghadiri majlis pemberian BRIM dan juga diwajib untuk menunggu orang VIP untuk berucap sebelum menerima voucher BRIM. Cuba bayangkan, penerima BRIM ini kebanyakan mereka perlu bekerja. Mereka terpaksa mengambil cuti setengah hari ataupun cuti sehari untuk menerima voucher tersebut. Selain daripada itu, warga emas dan juga OKU turut mengadu bahawa mereka terpaksa menunggu lama untuk menerima voucher BRIM ketika menghadiri majlis pemberian voucher. Jadi janganlah kami mewajibkan penerima tunggu lama untuk menerima voucher. Kalau boleh, kita boleh sebenarnya cuba terus masuk ke akaun dan menyenangkan semua pihak. Satu yang betul. Walaupun bantuan rakyat satu Malaysia BRIM telah pun diberikan sebanyak 2 tahun berturut-turut, tetapi kerusi Parlimen Pakatan Rakyat di sini bertambah, dan ini telah pun menunjukkan bahawa rakyat Malaysia kini semakin matang. Yang akhir sekali, satu yang betul, pemuda merupakan pemimpin pada masa hadapan negara kita. Adalah amat penting khususnya bagi pihak kerajaan memastikan pendidikan bagi anak-anak kita di setiap peringkat mampu menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran ketika memasuki arena pekerjaan. Apa yang saya perhatikan pada masa kini, cuma IPTS yang aktif memberi keterangan dan bimbingan kepada pelajar-pelajar lepasan SPM ataupun STPM. Sebenarnya institusi pengajian tinggi awam juga haruslah
mengambil bahagian dengan lebih aktif dalam perkara ini agar pelajar di negara kita mampu mengenali IPTA negara kita dengan lebih mendalam mengenai latar belakang serta kursus-kursus yang ditawarkan dan juga peluang pekerjaan selepas graduate. Ya, habiskan yang Satu yang dipertua, akhir sekali, kami daripada Pakatan Rakyat, kami tidak akan tanya kepada mereka yang telah menolak kita, ya, apa kamu mau. Tetapi kami daripada Pakatan Rakyat akan lakukan segala yang terbaik kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekian. Terima kasih. Terima kasih, Ahmad.